أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ محمد ابن أبي بكر وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Allahumma inna istawda'naka ma qara'nahu farududhu ilayna 'inda hajati ilayhi. Allahumma alhimna rushdana wa a'idhna min kulli syarri nafsina rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'da. Qala syaikhu muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sin soal siapakah penghulu kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kita sambung balik perbincangan kita, kitab Cahaya Pengenalan pada halaman ke-48. Halaman 48, bagi yang ada kitab. Yang belum memiliki kitab, sudah membuat tempahan, insya-Allah akan sampai sedikit masa lagi. Yang belum membuat tempahan, nak memiliki kitab dan sebolehnya memiliki kitab lah. Boleh berbuat demikian kepada kru Ustaz Zikri Ghazali. InsyaAllah. Baik, kita sambung balik pada halaman ke-48. InsyaAllah mungkin hari ini kalau Allah Ta'ala izinkan kita akan khatam kitab kita. Minta maaf terlebih dahulu saya terlambat sikit sebab ada urusan di madrasah tadi ni. Kita hari ini di Tata Ilmu Haji Abdul Majid. Kalau minggu yang lalu kita di studio UAS Tube. Hari ini di Tata Ilmu Haji Abdul Majid. Maka kata muallif, sin soal siapakah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Jin jawab, ialah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Siapa dia? Satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia orang. Dengan bahawa memberitahu akan kita. Siapa kita? Sekalian umat. Sekalian umat. Tak terkecuali. Warna kulit, hitam ke putih, mata sepek ke beliak ke, tinggi ke rendah ke, apa bahasa sekalipun, apa bangsa sekalipun, apa negara sekalipun, sekalian itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi dilantik menjadi rasul, diangkat menjadi rasul, maka ketika itu manusia yang berada di zamannya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi ini adalah orang yang disuruhkan dia orang. Disuruh apa? Dengan bahawa memberitahu akan kita. Siapa kita? Sekalian umat ini. Apa yang Nabi beritahu? Daripada hukum-hukum. Apa maksud hukum-hukum? Boleh tulis itu ketetapan. Ketetapan. Ini ditetapkan sebagai wajib. Solat 5 waktu masalan. Wa ba'da isra'in uruju lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisari waftarat alaihi khamsan ba'da khamsi nafarat. Solat 5 waktu contohnya. Itu ketetapan diwajibkan, ditetapkan sebagai wajib. Puasa Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ditetapkan sebagai wajib. Tutup aurat ditetapkan wajib. Semayang semayang tahajud ditetapkan sebagai sunat. Macam-macam, semua ada ketetapan. Tak dapat lari daripada hukum taklifiah. Jadi semua ini Nabi SAW yang ajarkan kepada kita daripada hukum-hukum yang ini ketetapan. Dan lainnya, lain hukum. Ada juga yang Nabi ajarkan yang tak ada kena-mengena dengan ketetapan. Contohnya sirah. Nabi bercerita kepada kita sirah yang berlaku kepada Ashabul Kahf, yang berlaku kepada Nabi Hud,
yang berlaku kepada umat Nabi Lut dan sebagainya. Sirah-sirah. Ataupun perkara sam'iyat yang bukan berkaitan dengan hukum taklifiah tapi perkara sam'iyat, contohnya syurga, neraka, tentang dosa, pahala, tentang padang mahsyar, kena benda yang akan datang. Al-atiyah. Baik. Dan ialah nabi, ialah orang nabi ni bangsa Arab, tak ada bangsa Melayu Rasul Kaha ke, Tuhan Harun ke pakar, kerajaan langit Pin tu semua Melayu. Ada ke Indonesia saja pun ada nabi akhir zaman. Pun ada juga. Dan dialah bangsa Arab, dan ialah bangsa Arab. Lagi Quraisy. Quraisy ni suku dia. Arab ni dia ada banyak suku, banyak kabilah. Jadi kabilah antara kabilah yang mulia yang memimpin Arab, khususnya tanah Makkah Al-Mukarramah adalah suku Quraisy. Bani Quraisy. Dan dibangkitkan dia nabi menjadi pesuruh. Pesuruh ni mana dia ni yang melaksanakan tugas. Pesuruh jaya contohnya. Rasul. Risalah, menyampaikan risalah ni. Bila? Pada ketika umurnya genap 40 tahun. Tu yang dikatakan atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina. Ni. Atamma qablal wahyi arba'ina. Mula menjadi rasul tu 40. Dan duduknya ini tinggalnya. Dan duduknya yakni tinggalnya di dalam Mekah. Tinggal di mana? Di dalam Mekah. 13 tahun. Ini lepas dilantik menjadi rasul, dia duduk dalam Mekah 13 tahun. Mana dia daripada dia lahirnya di Mekah, kan Nabi kan mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Lahirnya dekat Madinah. Dekat Madinah, dekat bandar Sayyidina Aminah. Di mana? Di Mekah lah. Dia membesar, berkahwin pada umur 25, kemudian pada umur 40 tahun Nabi dilantik menjadi rasul, dan 13 tahun Nabi menyampaikan risalah di Mekah. Barulah pindah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun. Semua 23 tahun Nabi berdakwah 23 tahun, 13 tahun di Mekah. Duduknya, tinggalnya di dalam Mekah 13 tahun. Okey, senang Ustaz Adik. Tanya ke? Boleh terus? 13 tahun. Tu, ada yang lain tak clear tu boleh tengok di YouTube dah. Betul terus. Nak relax balik. Lepas tu ni nak mula balik ke apa? Terus. Kru-kru ni. Minta maaf lah tuan-tuan, dia RTM Angkasa Puri mengalami serangan daripada pihak Portugis. Jadi kita ada sikit gangguan. Lagi yang tak dapat tengok tu, ulang sikit. Ulang sikit. Tak apa, kita baca. Dia tanya soal siapakah penghulu kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jim jawab ialah satu orang yang Allah Taala suruhkan dia orang dengan bahawa memberitahu akan kita. Siapa kita? Sekalian umat ni lah. Tak terkecuali. Pendek ke, tinggi ke, hitam ke, putih ke, sepek ke, terbeliak ke, bahasa apa ke, semua sekali. Apa yang Nabi sampaikan? Daripada hukum-hukum. Apakah itu hukum? Ketetapan. Yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Kan? Dan lain pada hukum. Antaranya sirah. Ini menceritakan tentang peradaban umat terdahulu yang berlaku kepada Ashabul Kahf, berlaku kepada kaum umat Nabi Lut, umat Nabi Hud dan sebagainya. Dan juga perkara yang lagi akan datang al-atiyah, tentang Yaumul Mahsyar, tentang syurga, neraka dan sebagainya. Itu bukan hukum, tetapi pengkhabaran sam'iyat dipanggil. Dan ialah Nabi itu bangsa Arab. Lagi Quraisy, bangsa Arab. Dan kabilahnya kabilah Quraisy. Sukunya suku Quraisy. Macam kita lah, ada Melayu Jawa, ada Melayu Petani. Kan? Ustaz Alip Melayu apa? Macam Pakistan tu. Dan dibangkitkan dia Nabi menjadi pesuruh.
Dilantikkan dia Nabi menjadi pesuruh. Ini wakil kepada Allah untuk menyampaikan risalah dakwah. Untuk hidup ni sebagai hamba Allah. Allah lantik Nabi. Pada ketika umur Nabi genap 40 tahun. Itu yang dikatakan atamma qablal wahyi arba'i. Wa umruhu qad jawaza siti. Ingat tak Ziman? Apa tak? Matan apa tu? Matan Baikuni. Ni apa kita tahu makin sambung. Dan duduknya ni tinggal. Duduk tu yakni tinggal. Kan duduk sila tu. Duduk yakni tinggal di dalam Mekah. Man kitab tak ada lebih man. Di dalam Mekah 13 tahun duduk di Mekah. Yakni 13 tahun tu selepas tempoh kenabian. 13 tahun tu tempoh kenabian. Maka umur Nabi 13 tahun. Yang ni bermula pada umur 41 tahun sampai umur Nabi 53 tahun. Kemudian daripada jadi pesuruhnya, nampak dia kata tu. Yang ni kemudian lepas jadi rasul, duduk lagi di Mekah 13 tahun dakwah. Dan di dalam Madinah 10 tahun. Jumlah sekalian umur Nabi SAW 63 tahun. Cuma kalau kita baca Syama'il, antara disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, umur Nabi 60 tahun. Disitulah perlunya kita belajar secara berguru. Kita akan faham maksud 60 tahun ni secara mudah cakap. Macam kita lah, umur kita 22. Orang tanya umur apa? Orang 20-an lah. Umur dia tu apa? Dia tu dalam 30-an. Padahal umur dia 33. Tapi kita nak abang tu cara-cara kurang 30 lebih dia tu, 30 lebih. Awak tak kata 33, awak tak kata 35, kita kata 30 lebih, 30. Kita kata 30. Abang kata cara mudah cakap. Jadi Sayyidina Anas pun kata umur Nabi wafat umur 60. Mana cara mudah cakap, tapi yang detailnya 63. Leh, habis. Sin soal di mana tempat diperanakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana tempat wafatnya, yakni matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di mana kuburnya. Itulah. Pada wa mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina. Jadi Nabi ni dilahirkan mauliduhu bi Makkatal Aminah, dilahirkan dekat Mekah. Mekah ni apa? Bandar Sayyidatina Aminah. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah, wafatnya di Thaibah. Thaibah ni bandar Madinah. Dipanggil Thaibah. Ya Thaibah, tu antaranya. Baik. Jadi jinjawab tempat diperanakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Musyarrafah. Mekah yang mulia ni. Dan tempat wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya. Madinah ni satu ketika dulu namanya Yathrib. Yathrib ni maksudnya buruk, sial, tak elok. Sebab apa? Itu memang tempat yang tak elok. Cuacanya pun, sahabat-sahabat Nabi sendiri pun bila mula sampai, ada yang ramai yang sakit. Ada yang sakit tak tahan, maka Nabi berdoa untuk dialihkan suasana ataupun cuaca di Madinah tu, di Yathrib tu, dialihkan ke Juhfah. Jadi hari ni Madinah dia lebih nyaman, lebih sentosa berbanding Mekah. Kalau kata musim sejuk, Mekah sejuk, Madinah lebih sejuk. Kalau kata musim panas, Mekah panas, Madinah tak sepanas Mekah. Aman. Dan dikuburkan dia Nabi pada Madinah. Kat mana di Madinah? Di rumah Sayyidatina. Tu Sitnah. Sitina. Melayu kita panggil Siti. Siti mana? Sayyidati. Sayyidati ni Sitina Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang dah berada di dalam Masjid Nabawi, lingkungan Masjid Nabawi, dalam bangunan Masjid Nabawi. Tapi masih lagi dikenal sebagai rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Nabi lah. Rumah Nabi kan ada banyak isteri Nabi kan? Isteri Nabi dah apa? Antis inis watin wafa Mustafa khuirna fakhtarna nabiyil muqtafa. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun, Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Kena hafal. Antaranya lagi tu apa? 9. Siti Khadijah. Siti Khadijah dengan seorang lagi siapa? Atahu Ibrahimu min Sariyah.
Wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Baik. Jadi disebut sini di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sin soal apa nama dua ayah bondanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan titihan keduanya. Titihan ni keturunan keduanya. Jin jawab nama ayahnya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama? Abdullah anak Abdul Muttalib. Tu dipanggil titih. Cucu cicit ke bawah, titihan ke atas. Panggil titih. Jadi anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Dia ada panjang lagi tu. Usai kilak apa sebagainya tu. Jadi nasyid eh. Jadi nasyid. Tengok. Hafal. Nama main bola sepak boleh ingat. Hak ni kepala Chelsea siapa dia? Dia punya defender, siapa dia? Dia punya striker dia, siapa dia punya wing dia. Ingat habis goalkeeper. Sama kumpulan apa nama ni? Apa MU. Kan? Salam 3-1. Nah, orang boleh tahu habis semua. Real Madrid ingat habis semua. Padahal nak tu ramai hak kapiak. Tapi apa yang nama kapiak? Apa ni? Nama Nabi. Keturunan Nabi, tanda kita cinta ke Nabi. Nabi nak syafaat kita ke akhirat nanti. Jadi kena muhasabahlah kita pagi ni, pagi Jumaat ni. Jadi anak nama Nabi ni anak Sayyidina Abdullah, anak Sayyidina Abdul Muttalib, anak Sayyidina Hashim, anak Sayyidina Abdul Manaf. Dan nama bondanya, sampai Adnan tu. Sampai Adnan. Dan nama bondanya bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia? Aminah anak Wahab. Sin soal, berapakah anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya? Dan berapa laki-laki dan berapa perempuan? Jin jawab, anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya 7 orang. Anak Nabi kita ada 7 orang ni. 3 laki-laki, 4 perempuan. Siapa dia? Yaitu 7 orang tu Sayyidina Qasim dan Sayyidatina Zainab dan Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Fatimah dan Sayyidatina Ummi Kulthum dan Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Ibrahim. Semua tu anak Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid wa ghairu Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Kecuali Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim anak siapa? Atahu Ibrahimu min sari wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatu minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bi zaini dhayu laqabu atahu Ibrahimu min sariyah wa ghairu wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah. 6 orang anak Sayyidina Khadijah. Sayyidina Ibrahim saja anak Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah. Baik. Sin soal berapa orang anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah. Sini dia tak tulis Sayyidina Khadijah, kita boleh sebut tambah. Dan berapa anaknya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah. Jin jawab anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, dengan Sayyidatina Khadijah 6. Dan anaknya anak Nabi kita dengan Maria 1 orang sahaja, iaitu Sayyidina Ibrahim. Sin soal. Berapa orang isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya? Dan berapa orang yang mati dahulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Dan berapa orang yang mati kemudian daripada Nabi wafat? Jin jawab isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya itu 11 orang. Matinya dahulu daripada Nabi wafat 2 orang sebelum Nabi wafat, 2 orang isteri Nabi wafat. Siapa dia? Dan iaitu yang 2 orang yang wafat sebelum Nabi wafat, Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Zainab. 2 orang ni lah. Dan mati isteri Nabi kemudian daripada Nabi, yakni selepas Nabi kita wafat. Berapa orang? 9 orang. Iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Saudah, Sayyidatina Safiyah,
Sayyidatina Maimunah, Sayyidatina Ramlah, Sayyidatina Hindun, Sayyidatina Zainab, dan Sayyidatina Juwairiyah. Jadi Maria Al-Qibtiyah tu dia adalah Sariyah Nabi. Atau Sariyah. Pelajaran yang ke-19. Sin soal, adakah binasa? Ini dalam bab sama'iyah, kita dah masuk bab sama'iyah ni. Sirah yang wajib kita ingat tadi ni. Sekarang sama'iyah pula. Sama'iyah ni benda kita dengar cerita, kita percaya walaupun kita tak percaya tengok. Serta pasal syurga, neraka apa sebagainya dah ni. Adakah binasa sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala itu? Jim jawab, sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala itu semuanya binasa, melainkan 10 perkara yang Allah Ta'ala tidak membinasakan. Ini dipanggil baqa', kekal. No? Kekal, tapi bukan baqa' yang hakiki. Ruh, baqa' juga bersifat dengan sifat baqa', kekal. Dia tak akan rosak, dia tak akan mati, dia tak akan musnah, dia tak akan hilang. Ajibuz zana', tulang ekor, tulang sulbi nah. Sulbi ekor bagi tulang ekor sulbi. Jadi dia tak akan hilang. Sekecil-kecil dia akan ada juga, walaupun sekecil-kecil benda. Kita katok macam dia akan ada. Dia tak akan boleh musnah. Ajibuz zana'. Jasad anbiya kekal, baqa'. Tapi baqa' bukan baqa' yang hakiki. Baqa' yang majazi. Baqa' yang dibuat. Yang Allah Ta'ala yang kekalkan. Kalau Allah Ta'ala tak kekalkan, mati juga, habis juga. Musnah juga. Samalah wujud kita ni. Wujud bukan wujud yang hakiki, tapi wujud yang majazi. Kita pun ada, Allah Ta'ala pun ada. Tapi ada kita ni, ada kena jadi. Tapi masa tak ada, tak ada. Jadi, kita sini roh. 10 tu apa dia? Roh. Roh ni apa? Sifat penghidup bagi makhluk. No? Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi. Ditanyakan, depa tanya macam mana roh ni? Jawab tu urusan Allah, aku tak tahu. Ma 'araftu syai'an illa Allah. Nah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Yani Allahu a'lamu bi kulli syai'. Baik. Jadi roh, ajibuz zana', tulang ekor ataupun tulang sulbi. Jasad anbiya, tak hancur, tak binasa, akan jaga. Jasad syuhada, sama juga. Arash, makhluk yang paling besar dalam pelihara. Dia kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman, kan? 'Alal 'arsy istawa, di atas arasy istawa, memelihara. Bila berlakunya kiamat semua hancur, tapi arasy tak hancur. Sebab tu dia pelihara. Sebab Tuhan bagi contoh arasy saja, awak tak bagi contoh 10 ni. Sebab arasy makhluk yang paling besar. Kalau hak besar pun Tuhan boleh jaga. Tak kecil-kecil apa lah sangat. Faham? Cara cakap tu. Ini kita tak faham bahasa Allah, kita nak suruh Allah Ta'ala faham bahasa kita. Kita yang tak erti, kita bukan Tuhan. Kita bukan Allah Ta'ala. Kita baca Quran, kita faham sendiri, betul kita nak menyalahkan Allah Ta'ala. Kita kata, bukan kita kata, Allah Ta'ala yang kata Tuhan ada tangan. Kita yang tak faham. Kita kata Tuhan pula. Nah. Arash, kursi, luh, daun. Luh ni daun, tempat tulis. Tulis nak edit pon, luh mahfuz. No? Qalam. Bukan macam pen kita ni, tak tahu lagu mana wallahualam, yang penting Tuhan ada qalam. Syurga, dia bagi jelas tu. No? Syurga tu syurga, no? Dan neraka. No? Habis. Sin soal tempat siapakah syurga dan neraka itu? Tempat siapa? Jin jawab, ada pun syurga itu, maka ialah syurga tempat kediaman orang yang mukmin, orang yang beriman. No? Walaupun dia berdosa sekalipun, walaupun dia seorang yang fasik, tapi bila dia ada iman, dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak tutup aurat. Dia kata ke orang, dia buat zalim ke orang, tapi sebabkan dia mukmin, dia makan rasuah. Kan? Tapi walaupun sebabkan dia mukmin, habis dia kena seksa. Seksa tak sembahyang, seksa apa rasuah apa sebagainya. Tapi bila habis tempoh seksaan tersebut, barulah na'udzubillah. Janganlah kena seksa walaupun sikit. Habis tempoh tu, barulah dimasukkan ke syurga. Sebab syurga tempat tinggal dia. Dan neraka itu, maka ialah neraka itu tempat kediaman orang kafir selama-lamanya. Walaupun hang rajin sembahyang. Kita lingkup ini sembahyang. Apa? Sembahyang. Kita lingkup ini masuk masjid. Lagi. Habis ni kita ni. Habis ni dulu. Ya, lumah pun tak arah. Tadi kalau lumah pun tak arah. Baik. Jadi lingkup ini ke, tak kira lingkup orang apakah? Sembahyang.
Dia semayang, bukan zakat dia masuk masjid. Dia kata dia masuk masjid, dia bagus. Dia Umar Abdul Aziz. Dia kata lah, dia tengah semangat tu, tapi lah ni dia marah balik dah. Dulu ni masa semangat tu kata jangan taksub sangat. Taksub sungguh lah dulu. Jangan taksub sangat. Patut padan ikut tok guru, tengok tok guru mana. Tak elok. Jadi dia bukan zakat dia buat baik, bukan zakat masuk masjid, dia semayang. Semayang bukan 5 waktu, 10 waktu. Dia puasa. Dia bayar zakat apa sebagainya. Nah, lepas tu tetapi dia tak beriman. Dia tetap tidak ada ruang dalam syurga walaupun sikit. Habis. Dan tempat yang diazabkan, diseksakan padanya, pada neraka tu akan orang yang mukmin yang berdosa atas kadar kesalahan masing-masing. Jadi nampak neraka juga tempat untuk diazabkan, bukan tempat tinggal. Tak nama tempat tinggal buat sebab dia masuk sementara, dia transit je. Transit pun padak lah duduk dalam tepi neraka tu. Habis, sin soal. Berapakah syurga itu? Jim jawab syurga itu 8. Ni kata maha kayanya Allah. Dia lebihkan daripada neraka. Apa dia? Iaitu Jannatul Firdaus. Ialah yang terlebih afdal, ni paling tinggi. Kalau orang tanya, banyak tanya orang pun, hak masuk syurga mana? Syurga Firdaus lah. Sebab paling tinggi. Tapi kalau orang sufi, dia syurga yang tertinggi dia bukan lagi yang terpilih, tapi memandang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling tinggi. Tengok zat Allah halim tak ada nikmat. Nikmat yang paling besar memandang zat Allah. Tajalli. Dia syuhud dengan Allah Taala dan terlebih tinggi. Kemudian Jannatul Adn, Jannatul Khuld, Jannatul Naim, Jannatul Salam, Jannatul Ma'wa, Jannatul Jalal, Jannatul Maqami wal Qarar. Benda ni boleh rujuk dalam kitab yang tebal-tebal lagi lah. Kita Najim ke, ada akhbar cerita lebih detail lah. Gimana syurga ni ada buat pada belian, syurga ni daripada permata, syurga ni pada yakut, macam-macam lah. Soal pasal tu kita rumah tak ada, tak apa kat dunia ni. Adalah, bila tapi tak ada jangan sedih. Tak ada noh. Tu usah ya. Yang penting jangan tak ada rumah di akhirat. Sabar sahat tengok orang rumah besar lo, dia beli 400,000 buat loan dan sebagainya. Orang ni kereta orang ni. Apa sabar sahat. Kita nak hidup tak apa hari dah. Kita mati, kita akan duduk di sini. Pilihlah mana tempat kita nak. Jangan syarat, jaga amalan kat dunia. Zikir, sembahyang, Quran, jangan tinggal tiap hari baca. Jangan tinggal. Pilih walaupun kita tak hidup macam orang lain. Orang lain ada macam-macam. Kan tambah hari ni pula, tak boleh noh. Ustaz hari ni diuji dengan syuhrah. Nak masyhur. Lepas tu nak ada macam-macam. Nak ada BM, nak ada Wildfire, nak ada apa nama? Wais suku dah. Macam-macam lah nak ada. Nak ada macam-macam. Bini sampai 3-4 orang. Tak apalah, kita sangka baik lah. Moga-moga tak letak di hati. Tapi minta maaf lah cakap. Kalau kita sendiri pun diuji lagu tu hari, sangkut juga hati kita. Sangkut hati kita. Jadi nak lagu tu. Jadi tak apalah. Habak kat jiwa kita, kat hati kita. Tak apa, tak ada semua tu tak apa. Ada KE20 buruk pun tak apalah. Kan? Tapi kalau KE20 buruk, tapi sombong tak ada ke? Aku seorang je ada KE20. Tengok aku tawaduk. Kan? Aku tak riak. Aku tawaduk. Aku boleh pergi mengajak pakai KE20 je. Jadi apa tu lah. Kan? Tu orang kata kalau dunia ni slipper buruk pun jadi dunia juga. Apa dia? Tengah semain dia fikir slipper kot orang curi je. Di dunia. Baik kawan tu pakai kasut krokodil. Kasut hush puppies. Sepasang sampai 700, 800. Tapi dia main dia pick up langsung. Kalau orang ambil macam mana dah bukan rezeki aku? Kalau bukan rezeki aku, duduk di kaki aku pun hilang apa tu lah. Tu. Kalau rezeki aku ni, aku lempak dia main balik. Tu dah sembahyang sedekah. Kan berarti aku dengan Allah Ta'ala. Tu orang yang tak letak dunia di hati. Walaupun dia ada dunia yang banyak. Ni kita tak ada dunia, ada KE20 lah. Semua lebih ada orang lagi. Sayang lah KE20 tu. Contoh lah. Nak beri contoh orang, kita tak arti contoh diri sendiri senang. Jadi situlah. Ni mudah-mudah habis ni. Mudah-mudah kita menyembang sikit lah. Baik. Ingat kata ramai kita pada hari ni makcik-makcik. Dan yang tak dapat nak ikut, insyaAllah akan ikut live. Akan ikut siaran tertunggal. Dia akan release balik nanti. Release sebab release tension. Lepas Jumaat dia pakai release balik lagi insyaAllah. Tengok boleh lah. Siaran tertunda. Baik.
Habis. Jadi ingat sabaklah walaupun tak ada habuan dunia ni, kita tak lagu orang, kita tak ada kereta lagu orang, tak ada rumah lagu orang, tak ada anak-anak lagu orang, tak ada duit lagu orang, tapi kita ada lagu kita ni cukup lah. Yang penting kita ada hubungan kita dengan Allah Taala. Sin soal berapakah neraka itu? Jin jawab, na'udzubillah min dzalik. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min adzabil qabr. Doa. Jin jawab neraka itu 7, iaitu neraka Jahannam, neraka Laza, neraka Saqar, neraka Hutamah, neraka Jahim, neraka Sa'id dan neraka Hawiyah. Semua ni pelbagai jenis passion. Ni neraka untuk orang kesalahan ni. Ni untuk orang kesalahan ni. Ni kesalahan lagi. Orang tak mayang mana? Saqar. Tak mayang. Kalau mayang lah neraka Wil pula. Dia kena juga. Mayang pun kena, tak mayang pun kena. Fawailul lil musallin. Main-main semayang lambat kan, tak khusyuk dan sebagainya. Soal berapa nabi yang hidup pada masa sekarang ini dan di mana tempatnya. Ini walaupun khilaf tapi tak apalah. Semua pendapat ada, masing-masing ada pendapat dia. Kuat dengan tak kuat tu cerita lain. Tu cerita di kalangan depa yang akan bahas. Kita mai ikut konteks kitab kita ni. Jin jawab nabi yang hidup masa sekarang ini 4 orang, iaitu Nabi Idris, Nabi Isa dan maka keduanya di atas langit. Dan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, maka keduanya di atas bumi ini. Pasal itu setengah orang dia bertawasul dengan Nabi Khidir, Bunyan bin Mulkan. Di mana tempat tengah rumah apakah. Kita ambil jazah daripada Tuan Guru Haji Adnan. Tengah rumah orang ni tak kena salah cara penggah ni, dia ikut kita beli rumah. Main kacau kita pula. Jadi cara tu kan sebut pok Bunyan bin Mulkan ki salam Abu Yazid Al-Bustami tu. Kaedah ada lagi kaedah tu. Tak ada masalah. Naik atas lori kayu polis pun tak boleh lalu sebelah pun. Macam tak nampak padahal polis ikut digan. Kalau kata bawa barang banyak-banyak tu kan. Tak apalah tu. Orang nak ambil pokok sama, nak ambil ubat herba. Dia nak kepak tu pun jangan beri kena bayang. Kalau kata matahari dari sini, jangan ambil. Kita duduk belah sana. Biar matahari depan kita. Barulah bayang-bayang kita tak kena pokok. Di masa tu dia kata salamun ala Ilyasin. Bagi salam pada Nabi Ilyas. Allah alam. Kita fa'ul para ulama. Baru soal adakah wajib atas yang berkesalahan itu taubat? Orang yang salah tu dia wajib tak taubat? Jim jawab ketahui olehmu. I'lam. Ini utlub wa ta'alam hatta ta'lamu. Bahawa sungguhnya wajib atas yang berkesalahan itu. Orang yang salah tu wajib apa dia? Bersegera taubat. Tak boleh tangguh lagi dah. Makin-makin Allah subuh dah habis. Lihat dulu lah. Tengok phone dulu lah. Tengok WhatsApp dulu lah, tengok Facebook dulu lah, pergi makan dulu lah. Tu orang tu tanda orang yang bertangguh untuk bertaubat. Tu kena taubat. Astagfirullah ya Allah, macam mana lah aku boleh tak jaga ni. Kunci jam dah, macam-macam lah. Dan jika berdosa ia dengan dosa yang kecil sekalipun, tertengok benda yang haram, astagfirullah. Segera taubat, jangan sakit. Soal apa erti taubat itu? Taubat nah, bukan taubat. Jin jawab arti taubat kembali. Taba yatubu taubatan. Kembali. Tubna ilallah. Kembalilah kami kepada Allah. Nah. Kan tak sedap tadi. Setting bagi sedap sikit. Contoh. Dia hujung-hujung dia kena tak boleh stres sangat lah. Kita dah stres berapa minggu dah ni. Ulun tauhid ni paling stres tauhid ni. Siapa takut salah baca je sesat barat orang habis. Ni hujung-hujung ni mudah-mudahan alhamdulillah kita ni sikitlah, kita santai-santai sikit. Jadi taubat ni apa dah? Sebab tu disebut an-nadmu taubah. Menyesal itulah taubat, menyesal. Habis. Jadi arti taubat kembali daripada dosanya. Dia berada dalam dosa, dia kembali balik pada fitrah. Ini tak ada dosa lah fitrah. Maknanya dia tu rasanya bersih. Kotor dengan dosa, maka kembali bersih balik. Dia tu asalnya putih, tapi kena cemar, kotor dengan hitam ke sebagainya, maka kembali putih balik. Dan bagi taubat 3 rukun. Ada setengah bacaan, setengah penulisan, itu 4 rukun. Apa dia? Yang pertama akan dosanya. Yang pertama meninggalnya akan dosanya. Yang seseorang tu lah. Pendosa tu, asi tu, yang tengah kerja itu. Rukun pertama, tinggalkan terus. Tengok perempuan. Dia hijau lah. Manusia Korela. Kan? Tengok. Hai. Cantiknya. Astagfirullah. Tinggalkan terus. Jangan tengok. Cantiknya. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah, alhamdulillah. Jangan begitu. Nah, tengok astagfirullah. Alihkan terus. Tapi kalau buat kereta jangan buat betul lah. Nak buat kereta astagfirullahalazim. Pam handah dia. Benda betul padan lah. Dengan benda sangat agak-agak lah kan. Yang kedua, menyesal ia seseorang pendosa tu atas membuat dosa itu kerana Allah Taala. Menyesal, astagfirullah ya Allah, aku menyesal ya Allah. Aku tengok ya Allah, aku makin lambat ya Allah aku. Tu. Kena menyesal. Tak boleh astagfirullahalazim, astagfirullah. Kalau ada lawa lagi boleh tengok lagi noh. Tak. Yang ketiga, walaupun lepas tu dia buat balik, tak apa, tu cerita lain lah. Yang penting dosa sebelum tu dah dia habis dah. Dia main dosa baru pula. Yang ketiga, menetap hatinya atas bahawa tiada kembalinya. Tetap hati dia, dia pasak hati dia ni, dia azam hati dia ni, panggil menetap tu. Bahawa tiada kembalinya lagi kepada membuat seumpama demikian itu. Azam tak mau buat lagi, walaupun lepas tu dia buat juga. Tapi penting dia azam, aku tak mau tengok benda ni lagi. Aku tak mau cakap lagu ni lagi. Aku tak mau buat lagu ni lagi. Contohnya. Nah. Jadi, ini rukunnya, rukun yang 4 ni tidak bersangkut, yang 3 tidak bersangkut dengan anak Adam. Adapun ini rukun taubat, bukan rukun 4, rukun taubat ni tidak bersangkut dengan, ini rukun taubat yang 3 ni tidak bersangkut dengan anak Adam. Adapun jika bersangkutan dengan anak Adam, maka ditambahkan satu rukunnya lagi. Tu kata ada 4 tu. Seperti mencuri. Apa dosanya? Dia mencuri. Apa rukunnya? Iaitu kena kembalikan benda yang dicuri itu kepada empunya atau minta halan daripadanya. Aku makan dalam nasi nak ganti ke mana? Kan nak muntah balik. Taklah. Taklah. Kita keluar masjid. Bayar ke seorang. Serta lama ni. 10 tahun dulu. Lepas tu taubatlah nak buat ke mana nah. Taubat. Kena ganti balik. Hebah dulu. Siapa dah hilang kasut sekian-sekian masjid, sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian tahun. Kasutnya sekian-sekian rupa. Siapa dah hilang? Tak ada orang tua dengan aku. Ambil duit, anggarkan berapa nilai kasut tu. Kalau kita 100, buat lebih sikit tak apa, buat 120. Sedekahkan pada tempat yang boleh menerima. Sedekah. Madrasah ke, pondok, hafiz, masjid apa sebagai anak yatim, mengaji agama sebagainya. Sedekah. Niat gitu. Niat untuk pahala tu dapat kepada orang yang kita aniaya, kita zalim, kita ambil hak dia tu. Tengok dia komen. Kasut jenis sekian. Jenis sekian. Masjid sekian. Tangga sekian. Betul kasut tu aku ambil. Kasut tu. Tapi cik, saya dah sedekah lah. Saya niat pahala tu untuk cik. Dia kata tak apalah. Tapi saya lah ni saya tak ada duit. Saya nak duit tak? Kena ganti duit. Habis tu yang kita sedekah dulu ni, pahala tu dapat kita. Faham? Habis. Apa lagi? Soal adakah rosak taubat seorang bila kembalinya seorang kepada mengerjakan maksiat pula? Jin jawab tiada rosak taubatnya yang dahulu. Hanya wajib taubat yang lain pula bagi dosa itu. Jelas noh? Dia tak payah. Dia dosa dulu ni, taubat dulu ni, dah habis dah dosa. Bila dia buat lagi dosa, tu dosa lain pula. Dia kena taubat lagi. Sentiasa taubat. Sebab itulah tiap-tiap hari jangan tinggal taubat. Tiap-tiap malam mesti bertaubat sebelum tidur. Soal berapa perkara yang membawakan jadi murtad itu. Na'udzubillah min zalik, jadi muridah, jadi murtad. Murtad keluar agama, terbatal syahadah. Jin jawab yang membawakan jadi murtad itu 3 perkara. Iaitu yang pertama i'tiqad. Seperti i'tiqad ketiadaan Tuhan atau syak. Elok tu syak. Seperti i'tiqad ketiadaan Tuhan atau syak pada adanya. Ni live Facebook. Google Meet, bukan live Facebook. Google Meet nanti ada soalan lah. Kita tanya lah. Soal i'tiqad seperti i'tiqad. Ada orang yang boleh jadi murtad dengan sebab i'tiqad, pegangan hati. Dia tak kata apa, dia tak buat apa, dia tak sembah apa, tak rokok, tak sujud apa, dan dia pun tak cakap benda-benda apa, tapi hati dia tu. Apa dia? Seperti i'tiqad ketiadaan dia, i'tiqad dia yakin tak ada Tuhan, macam etis. Golongan etis. Ataupun syak pada adanya. Ni banyak berlaku di kalangan kita. Dia syak, ada ke Tuhan ni? Kalau Tuhan ada mesti dia tolong aku dalam keadaan kesusahan ni. Banyak berlaku kepada orang yang miskin. Orang yang kaya pun sama juga, dia syak adanya Tuhan dengan sebab dia rasa dia hebat, tak perlu bergantung dengan Tuhan. Alhamdulillah. Pasal itu kena
takrir, mengaji tauhid ni. Mengaji. Hak zikir tahlil, zikir la ilaha illallah. Imam Sanusi kata sampai sebati darah dan daging. Zikir tu dengan darah dan daging kita. Na'udzubillah, janganlah rosak kita. Yang kedua perkataan. Jadi murtad dengan sebab perkataan. Seperti dikatakan bagi Muslim. Dia kata, hei kafir. Dipanggil kaum Muslim. Hei kapiak. Dia sendiri jadi murtad. Orang tu tak murtad pun. Dia yang jadi murtad. Ni juga puak-puak Wahabi kena jaga-jaga. Mereka rajin sangat. Ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni merujuk kepada ahli sesat. Kapiak. Dia tak tahu. Dia tak baca hadis Sahih Bukhari yang mengatakan dia boleh menyesatkan orang. Sesat balik pada dia. Dia yang jadi kafir. Ni. Tengok. Jadi orang-orang awam yang dia ikut Facebook, YouTube, kadang-kadang mereka terikut. Mereka bukan nak ikut Wahabi. Mereka tak kenal Wahabi apa. Cuma mereka terikut tokoh-tokoh yang mereka rasa cakapnya sedap. Bahkan ada pangkat akademi, ada kelulusan akademik yang diyakini. Apa nak ragu? Bukan senang nak dapat akademik ni. Tapi ingat, orang kapiak ramai. Ada lulusan akademik ni. Orientalis pun hafal Quran. Orientalis hafal Quran tapi memusnahkan maksud Al-Quran tu. Sama juga orang Islam kita pun, kalangan kita pun ramai. Kalangan ilmuwan kita pun yang ramai. Hatta diri kita sendiri, tapi kadang-kadang kita memesongkan makna ataupun kita terpesong tanpa kita sedar. Jadi makna sini nak sebut ada fahaman yang kadang-kadang kita terikut, mudah sangat membid'ahkan orang. Ni bid'ah, ahli bid'ah. Orang ziarah kubur tu ahli bid'ah, dipanggil. Kan dengan niat. Kalau kita macam kita panggil bid'ah ni, di sisi kita bid'ah kita tak ada masalah. Sebab bid'ah ada dua, bid'ah ni, bid'ah yang hasanah, bid'ah yang dhalalah. Tapi di sisi mereka tadi ni bagi depa bid'ah semuanya sesat. Maka bila mereka membid'ahkan orang, bermakna mereka menyesatkan orang. Mengkafirkan orang. Menyesatkan mana kafir sama lah. Nasi dengan rice. Kan? No? Cucuk dengan kuih. Orang Kedah kuih pun bagi cucuk. Cucuk pun bagi kuih. Tu. Jadi maknanya dia mengkafirkan orang. Kafir tu balik pada dirinya. Pasal tu orang yang ikut fahaman Wahabi kena jaga-jaga. Takutlah rugi lagu tu yang rajin amal ibadat bagus dah. No? Isbah cara isbah, janggut cara janggut. No? Bagus dah. Tapi mengkafirkan orang. Na'udzubillah. Yang ketiga perbuatan seperti sujud kepada makhluk. Sama. Pun ada juga. Jenis duduk sujud kepada makhluk. Ada fahaman-fahaman yang sujud. Kalau pergi ke kubur, sujud di kubur. Kan? Jangan kata dia kapiak. Jangan jadi macam Wahabi lah. Tengok orang perbuatan pelik dia kapiak tu. Tanya dulu. Ni hang sujud pasal apa ni? Saya ambil pen saya jatuh. Tak apalah pen jatuh. Kan? Hang sujud apa ni? Saya sembah dia ni. Dia ni Tok Wali. Saya sembah dia. Tu kapiak lah. Tapi setakat kita duk kenal, tok guru kita, kan sahabat-sahabat kita ada pergi ziarah kubur wali, ziarah kubur makam Rasul, makam wali tu. Tanya, hampa pergi sembah? Tak sembah. Pergi tawassul. Tawassul ni pada wasilah. Demam kan hak bagi lega pada dia. Allah Ta'ala. Tu nak makan Panadol apa? Tawassul. Tawassul dengan Panadol, makan Panadol. Awak Panadol tu bagi lega kan? Dah. Hak bagi lega siapa dia? Allah Ta'ala. Kalau dia kata Panadol tu yang menyembuhkan, syirik, kufur. Kan? Cuma tu dalam konteks benda yang ada fizikal. Dalam konteks doa sama jugalah. Kita nak pergi jumpa Perdana Menteri. Bukan boleh senang pergi jumpa. Tapi sebabkan kita kenal ketua bahagian bersatu lah ni, Perdana Menteri bersatu, ketua bahagian bersatu. Kan? KB lah. Ketua bahagian bersatu. Dia rapat dengan Menteri. Dengan sebab kita kenal ketua bahagian ni, kita boleh pergi jumpa Perdana Menteri. Macam itulah Allah Ta'ala ni di sisinya ada awliya, ada kekasih-kekasih dia. Dari kalangan Rasul, dari kalangan wali, kan? Dari kalangan orang-orang soleh. Maka kita bertawasul. Ya Allah, dengan keberkatan guruku, dengan keberkatan Syekh Abdul Qadir Jilani, itu semua orang soleh. Dengan keberkatan aku ziarah makam Rasulullah, kau kurniakan kepada aku anak-anak yang soleh-solehah. Faham tak? Itu antar kaedah. Kita ahli sunnah wal jamaah dibolehkan. Dibolehkan benda lagu tu. Habis. Soal Wahabi dia tak boleh, tu dia punya pasal. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah kan, boleh. Tak ada masalah. Yang tak boleh pergi sembah. Tak ada siapa yang sembah pun. Habis. Seperti sujud kepada makhluk dan menghinakan Quran. Ambil Quran lempak. Itu perbuatan tu. Jadi kufur. Dan hadis. Ambil kitab hadis. Dan ilmu syarak ni. Kitab cahaya pengenalan ni. Tak elok. Ni kitab syarak ni. Dia bukan kitab cerita cara buat kereta ke. Buat kuih cok kodok ke. Laksa teluk kecil ke tak. Kitab ni cerita bab ketuhanan. Kitab syariat ilmu syariat. Dia pergi lempak tu. Habis ngaji lempak tu lah. Ada? Setengah-setengah orang lagu tu. Na'udzubillah. Jangan buat tu. Hina. Dia panggil menghina. Habis. Akhir sekali, sin soal apakah hukum jika seorang jadi murtad? Jin jawab, wajiblah atas yang merintahkan, yang menguasai,
kan? Seperti raja menyuruhkan dia orang yang murtad kembali kepada Islam. Raja tak buatlah raja tu. Dan ni raja dia ada wakil raja. Siapa wakil raja? Qadhi lah ataupun hakim di mahkamah syariah. Dibicarakan dan dia suruh pesalah tu mengucap balik kembali pada Islam. Antara kaedahnya dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan taubat seperti mana yang Rasul kahal. Rasul tak silap dia taubat, dia letak jawatan sebagai nabi. Boleh letak jawatan pula noh sebagai nabi. Ni. Rasul kahal. Ayah pin tak ada. Lari-lari tahu mati ke mana. Mati kufur ke Islam tahu Allah alam. No? Jadi dan taubat daripada dosa. Dan yang sebab jadi murtad itu. Dosa apa sebab jadi murtad? Dia lempak Quran, dia bakar Quran, dia buat apakah? Dia kena taubat balik. Dia mengucap dia kena taubat. Maka jika enggan ia orang murtad tu, aku tak mau dia kata. Aku tetap nak hina Islam, aku tetap nak hina Nabi, no? Jika enggan ia daripada kembali kepada Islam, wajiblah atas raja bukan atas iman. Tak boleh dia pancung orang kot dan man, tak boleh. Dia kena raja. Raja tak buatlah, raja ada qadhi. Qadhi yang memutuskan, tapi ada pula tukang pancung dia. No? Jadi buat apa? Membunuhkan dia orang murtad. Wallahu a'lam. Telah selesailah daripada menghimpunkan risalah yang amat kecil ini pada 10 Syawal 1368 Hijriah atas tangan Al-Haqir yang lekeh, Al-Faqir yang berharap, Al-Muzni yang berdosa, Al-Jani, no? Yang memiliki kekurangan, dosa, kekhilafan. Siapa dia? Haji Muhammad Ibnu Haji Abu Bakar Ibnu Muhammad Ali Fatani, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, jumlah doa ayah, wa li masyayikhihi wa li ahbabihi wa li dzurriyyatihi wa liman lahu haqqan alayhi wa li jami'al muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillahi fil mabda'i wal khatami. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kirami walhamdulillahi rabbil alamin. Tamam, sempurna. Kita sedekahkan sedikit doa dulu kepada pengarang kita ni. InsyaAllah berkat kita khatam pada hari Jumaat. Yang tak dapat mengikuti secara live, boleh tengok live hari Jumaat aku apa 2.30 lah. Dalam makan nasi tu. Makan nasi tu ngadak. Sekejap lagi kat khatam lah insya-Allah. Berisi pada kita. Kita ni mudah. Bacalah pada anak-anak cucu kita. Ya, jadikan sebagai rutin mingguan. Seminggu sekali boleh habis. Dia ada 19 pelajaran je. Mudah. 19 pelajaran kalau seminggu bulan ada 4 kali. 2 bulan dah 8 kali. 4 bulan dah 16 kali. 16 kali 5 bulan habis. 5 bulan habis, tengah tahun habis. Ikut anak cucu kita baca. Lepas dah kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam ila hadrati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat wa khususan ila muallif kitab Asy-Syaikh Muhammad ibn Abi Bakr wa usulihi wa furu'i sya'ulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثاني يا ربنا سبحان الله أفضل الذكر على أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء الله برحمته حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وتبلغنا بأقصى الغاية من مغفرة في الحياة بعد سبحانك عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخر وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليه وأنت خير الوارثين. اللهم اجعله أصل قبل ثواب القرآن أما هل له من لا إله إلا الله مستغفرنا وما قل له من يا اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه ورحمة منك نزل بركة شاملة صدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه وتابعين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة تقبل الله. Adakah lemah mahfuz itu arah? Tak, lemah mahfuz adalah daun, kita panggil daun yang digunakan untuk menulis catatan takdir ataupun kehendak Allah Taala. Apa yang Taala iradah, iradah Allah Taala nak jadikan apa-apa. Qada dan qadar. Arah lain pula, arah makhluk yang terbesar. Lagi? Iblis, syaitan dan malaikat semua binasa. Semua binasa kecuali 10 yang kita sebutkan tadi saja. Wallahu a'lam. Hatta Israfil pun malaikat yang akhir sekali pun yang tiup sangkakala hancur habis semua, dia pun akan binasa. Terus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sampai mana? Sepadannya ustaz yang fardu ain. Yang menjadi fardu ain. Nak i'tiqad Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai beriman pada Nabi ni yang pertama sekali kita kenal sifat-sifat Nabi. Beriman dengan sifat Nabi yang fatanah, tabligh, kan, amanah, apa nama ni, sidik, 4 tu. Bagi faham elok lah, 4 tu lawan apa. Yang kedua kita kenal nama Nabi.
nama Nabi dan keturunan Nabi, titih Nabi lah. Sampai sekian. Kemudian yang ketiga, kita tahu sikit banyak sejarah Nabi. Siapa sirah Nabi, siratul Rasul yang berkaitan dengan isteri Nabi, kan zaujat Rasulullah, kan azwaj Rasulullah, lepas tu anak-anak Nabi tu yang kita bacakan tadi. Okay. Maknanya Nabi Khidir masih hidup pada dunia akhir zaman ni. Soalan dia kan. Begitulah kata setengah pendapat. Tetapi ada juga pendapat mengatakan sebaliknya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ada orang kata iblis ni alim sungguh. Benar ke Ustaz? Adakah termasuk alimnya iblis itu ma'rifatullah juga? Orang kata iblis ni alim sungguh. Memang alim sungguh. Kenapa kita kata dia alim? Pasal dia guru pada malaikat. Kan tercela orang. Malaikat guru pada Nabi. Alim lagi iblis ni. Tetapi dia tidak mencapai tahap ma'rifah. Orang yang ma'rifah ni, jadi kita faham lah, dia mendapat dia mengenal Allah dengan jalan zuk dan wujudan, kan? Dia tak ada zuk wujudan. Kalau dia zuk dan wujudan, tentu dia taat dengan perintah Allah Taala. Mana dia tak ma'rifah dengan Allah Taala. Memang dia kenal Tuhan. Orang kafir pun kenal Allah Taala. Tapi dia tidak ada satu zuk dan wujudan, tak ada. Kita nak yang tu lah. Jadi kena kelaziman beriman. Allah. Begitulah pendapatnya. Nabi Khidir dan Ilyas ada kata boleh mati dan ada pendapat yang sebaliknya. Wallah. Ustaz, bolehkah kita tawasul dengan amal soleh kita? Bolehkah kita bertawasul dengan amal soleh kita? Memang. Ni kita duduk mengaji ni kita tawasul. Kalau dengan berkat aku mengaji ni jadikanlah aku orang yang alim. Contohnya kan. Aku bertawasul dengan pengajian tauhid ni jadikan aku orang yang kuat pegangan akidah. Okey. Ya Allah, aku baca Yasin ni, ya Allah, kau tunaikanlah hajat aku, ya Allah. Ya Allah, aku sedekah ni, ya Allah. Kan disebut irtanin da'watas sa'id inda farhihi bi sadaqatiha. Kabullah doa orang yang sedang bergembira saat terima sedekah. Bila kita sedekah ke orang tu doa kita makbul doa tu. No? Jadi insya-Allah taklid sedekah kat ana wahai suku yang tuan, doa makbul doa tu. Contohlah contoh. Ustaz, apa beza tawassul dan tabarruk? Tawassul ni wasilah, perantaraan. Ya, contohnya kita kata, ya Allah, aku bertawassul perantaraan dengan surah Yasin yang aku baca ni, engkau perkenankanlah hajat aku. Apa kita tak berdoa tu? Boleh kan doa tu kan? Tapi kita baca Yasin dulu. Moga-moga berkat dengan keberkatan surah Yasin ni. Engkau perkenankan hajat aku. Itu dipanggil tawassul wasilah orang tengah. Orang tengah. Kan? Boleh tu pergi jumpa PM tu boleh. Tapi kalau pakai ketua bahagian ni dia mudah sikitlah. Mesti ada link dia tu. Tu. Pergi jumpa PM tu boleh. Kadang-kadang nasib kalau dia tak buka pintu, tak ada. Tapi kalau ada ketua bahagian, dia kenal ketua bahagian. Kalau yang kita ada usul sekali, takkan tinggal kita kat luar kan. Tu contohnya lah. Lepas tu, apa nama ni, tabarruk. Tabarruk boleh, tabarruk ambil berkat. Berkat macam kita tahnik ni. Tahnik mula-mula tu, lepas tu kita pergi jumpa kat Tok Guru, lepas tu tahnik ambil berkat. Ambil berkat tabarruk. Ambil berkat kita, apa nama, Kaabah tu, hak wajibnya tawaf ya. Kan? Lepas tu pergi cium je ustaz tu apa? Tabarruk. Kan? Berkat, benda tu berkat. Tu, wallah. Semua ni silapkan Ustaz. Nak percaya boleh tak? Percaya pun boleh. Nak tambah? Semua ni silapkan Ustaz. Semua ni mana? Semua ni silapkan Ustaz. Nak percaya boleh, tak percaya pun boleh kan? Hak benar khilaf tu, tak boleh jawab lagi. Apa nama arah apa semua tu mana boleh. Itu imam betul tak ancok tu. Tak ada khilaf tu. Hak ni hak Nabi Khidir tu kot. Nabi Khidir, Nabi Ilyas tu kot. Tu tak apa. Tak ada masalah. Yang penting kita ikut daripada Nabi dah.